adalah menjadi tanggungjawab setiap orang yang beriman sentiasa memerhati dan mengawasi segala anggota tubuhnya, berusaha dan menahannya secara bersungguh-sungguh dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah, serta sentiasa mendorong dan menggalakkannya melakukan perkara yang diridai. Semua anggota badan adalah merupakan nikmat-nikmat Allah yang utama bagi hamba-hambanya. Oleh itu, sesiapa yang menggunakannya untuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeringkannya dengan perbuatan yang menimbulkan kasih sayang Allah, bermakna ia telah mensyukuri Allah Ta'ala di atas nikmat-nikmat tersebut. Sebaliknya, mereka yang membiarkan anggota tubuhnya melanggar larangan-larangan Allah, cuai dan mensia-siakan anggota-anggota tersebut, maka ia telah kufur akan nikmat-nikmat Allah. Kerana itu, ia harus membayar denda dan menerima azab siksaan Allah kelak, seperti mana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Surah Al-Isra ayat 36, yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah dikerjakannya. Ikhwanil muslimin, di antara perkara yang perlu diawasi pada anggota tubuh badan ialah menjaga pendengaran dan menutup sebahagian tubuh atau apa yang kita kenal sebagai aurat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju dengan tudung kepala mereka. Kedua-dua ayat di atas menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam, lelaki dan wanita, supaya menyekat pandangan mereka daripada melihat yang haram dan menjaga kehormatan daripada melakukan zina dan lain-lain perlakuan jahat. Bagi perempuan-perempuan Islam, mereka bukan sahaja diperintahkan menjaga pandangan, tetapi juga diharamkan mendedahkan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya. Ikhwanil muslimin, jumhur ulama sepakat bahawa aurat perempuan merdeka yang wajib ditutup ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangan, manakala bagi kaum lelaki pula ialah anggota tubuh yang berada di antara pusat dan lutut. Kewajipan menutup aurat adalah fardu ain ke atas setiap lelaki dan wanita. Perintah menutup aurat adalah wajib dipatuhi dan ditaati. Sikap tidak mempedulikan kewajipan menjaga aurat
adalah satu keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menutup aurat adalah merupakan amalan soleh yang akan membawa keberkatan dan keselamatan kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, mendedahkan aurat adalah kesalahan besar yang mengundang kemurkaan Allah dan keruntuhan sistem nilai umat Islam. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, perempuan-perempuan yang memakai pakaiannya masih seperti bertelanjang yang memalingkan pandangan lelaki ajnabi, yakni menarik perhatian lelaki ajnabi untuk memandangnya. Kepala mereka seperti guh unta, mereka tidak akan dapat masuk syurga dan mereka tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Islam sebagai agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sejak dari awal lagi mengambil langkah menyekat punca-punca berlakunya kejahatan di bumi. Antaranya dengan menyuruh orang-orang yang beriman agar memelihara penglihatan dan aurat mereka, perlakuan jenayah dan perbuatan buruk seperti berdua-duaan di tempat sunyi, berzina, rogol, mencabul kehormatan dan sebagainya sudah tentu sebelumnya telah berlaku pandang memandang dan aurat tidak dikawal. Ikhwanil muslimin, ajaran barat juga menganggap rogol, zina, mencabul kehormatan dan lain-lain adalah perbuatan jenayah sebagaimana ajaran Islam. Namun ketika mereka berusaha mengatasi jenayah-jenayah tersebut, dalam masa yang sama juga mereka menghalalkan pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita, mengunjungi pusat-pusat hiburan, pesta-pesta maksiat, dan tidak ada di dalam ajaran mereka peraturan berkaitan aurat berbeza dengan ajaran Islam yang mengharamkan semua perkara tersebut dan adanya batasan aurat yang mesti dipelihara sebagai langkah pencegahan. Oleh yang demikian, walau berbagai tindakan yang telah dibuat oleh dunia barat untuk mencegah jenayah-jenayah seksual, namun belum menampakkan hasil yang benar-benar berkesan dan pasti tidak akan berjaya selagi mereka tidak berpegang kepada ajaran Islam. Saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, hari ini ada cubaan menyelewengkan fahaman umat Islam tentang aurat. Ada kalangan umat Islam yang mendakwa mereka adalah pengamal ajaran Islam liberal dan kononnya menentang kejumudan beragama, cuba menonjolkan fahaman mereka tentang aurat yang bukan daripada pegangan jumhur ulama. Pandangan mereka sebenarnya adalah satu pandangan yang ditolak oleh para ulama, bahkan ia juga sangat asing di kalangan umat Islam. Saudara sidang Jumaat sekalian, persoalan di hadapan kita, sudahkah kita dan keluarga kita menjaga aurat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sudah jadi dengan sesetengah manusia wanita dan para remaja kita yang sebahagian besarnya bukan sahaja membiarkan aurat terdedah, bahkan pakaian sangat mencolok mata, berfashion, sehingga terbeliaklah mata orang-orang yang memandang tubuh-tubuh wanita tersebut yang bagaikan tanpa pakaian, laksana lalat menghurung daging yang berulat. Ingatlah, apabila aurat terjaga, maka marwah akan terpelihara. Ikhwanil muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kefahaman kepada wanita-wanita Islam dan lelaki-lelaki Islam agar taat kepada perintah Allah, dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan melakukan amal soleh serta menghindarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.